Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardi Herman Marzi. Berikut berita utama 22 Rabiul Awal 29 Oktober. 322.1 bilion ringgit diperuntukkan dalam bajet 2022. Juga inisiatif bantuan tunai ditambah baik. Bajet 2022 memperuntukkan perbelanjaan berjumlah 332.1 bilion ringgit sekaligus menjadi nilai tertinggi berbanding sebelum ini. Peruntukan itu merangkumi 233.5 bilion ringgit bagi belanja mengurus, 75.6 bilion ringgit belanja pembangunan dan 23 bilion ringgit di bawah kumpulan wang COVID-19. Ketika memperincikan peruntukan berkenaan, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Aziz mengumumkan inisiatif pertama iaitu penambahbaikan inisiatif bantuan tunai secara langsung menerusi bantuan keluarga Malaysia. Oleh itu, untuk tahun 2022, BKM akan menyalurkan bantuan iaitu sebanyak RM2,000 kepada isi rumah yang mempunyai 3 orang anak atau lebih dengan pendapatan kurang RM2,500 sebulan. Pemberian bantuan ini merupakan peningkatan berbanding RM1,800 iaitu kadar tertinggi di bawah bantuan prihatin rakyat atau BPR sebelum ini. Sebagai pembaharuan untuk tahun hadapan, kerajaan juga akan memberi bantuan tambahan sebanyak RM500 lagi kepada ibu atau bapa tunggal yang mempunyai anak tanggungan dan berpendapatan bulanan sehingga RM5,000. Selain itu, bantuan tambahan sebanyak RM300 lagi turut diberikan kepada isi rumah warga emas. Secara keseluruhan, BKM akan memanfaatkan lebih 9.6 juta penerima dengan peruntukan RM8.2 bilion. Aspek kesihatan terus diberikan keutamaan dengan peruntukan RM32.4 bilion, kedua terbesar selepas Kementerian Pendidikan, dan terbaru kerajaan bersetuju meluluskan penajaan program kepakaran dengan peruntukan RM100 juta untuk manfaat 3,000 pegawai kontrak perubatan dan pergigian. Kerajaan telah bersetuju untuk menyambung pelantikan secara kontrak lebih 10,000 pegawai perubatan, pergigian dan farmasi selama tempoh khidmat wajib selama 2 tahun kepada maksimum 4 tahun bagi memastikan kesinambungan perkhidmatan dan sebagai persediaan pengajian kepakaran mereka. Sementara itu, tambahan RM4 bilion disediakan khusus untuk menangani COVID-19 merangkumi RM2 bilion bagi membiayai program vaksinasi, manakala RM2 bilion lagi disediakan bagi meningkatkan kapasiti fasiliti perkhidmatan kesihatan awam seperti pembelian bekalan ubat, bahan guna habis, PPE dan kit kesihatan. Bagi meneruskan agenda sihat, kerajaan bercadang untuk meluaskan duty excise ke atas produk minuman bergula dalam bentuk pracampuran berasaskan coklat atau kopi selain duty excise ke atas produk cecair atau gel untuk rokok elektronik dan vape. Sementara itu, institusi pendidikan Islam terus diberi perhatian dengan peruntukan diberikan kepada JAKIM meningkat kepada RM140 juta berbanding tahun lepas RM100 juta dan ia merangkumi peruntukan sejumlah RM1 bilion bagi kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan sekolah. Pada tahun hadapan, sejumlah RM1 bilion disediakan untuk kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan sekolah. Peruntukan ini termasuk RM140 juta kepada JAKIM bagi menyelenggara antaranya sekolah tahfiz, sekolah agama rakyat dan institusi pondok berdaftar, iaitu meningkat berbanding RM100 juta pada tahun 2021. Turut diberi perhatian ialah wakaf sebagai instrumen agihan semula kekayaan bagi pembangunan ekonomi ummah. Bagi melahirkan lebih ramai usahawan tani dan pengusaha industri halal serta membantu mereka sekiranya ditimpa bencana, kerajaan akan menyalurkan dana permulaan sebanyak RM10 juta bagi memulakan
inisiatif Wakaf Halal PKS, Wakaf Pertanian dan Wakaf Bencana. Syarikat-syarikat korporat dan individu dialu-alukan untuk mewakafkan harta mereka ke dalam tabung ini. Dalam bajet kali ini juga kerajaan telah bersetuju memberi diskaun bayaran balik pinjaman PTPTN dan ia bermula 1 November ini hingga 30 April 2022. Pertama, diskaun 15% atas baki hutang untuk penyelesaian penuh pinjaman. Kedua, diskaun 12% untuk bayaran sekurang-kurangnya 50% daripada baki hutang dalam sekali bayaran. Dan ketiga, diskaun 10% untuk bayaran balik melalui potongan gaji atau debit terus mengikut jadual. Bagi menggalakkan keluarga Malaysia memiliki rumah, projek-projek perumahan khususnya kepada golongan berpendapatan rendah diteruskan dengan nilai keseluruhan 1.5 bilion ringgit. Saya mendengar keluhan pekerja gig, pengusaha kecil dan petani yang sukar membeli rumah kerana tiada pendapatan tetap sehingga menyebabkan mereka sukar mendapatkan pinjaman perumahan. Ada antara mereka yang sebenarnya mempunyai keupayaan untuk membayar balik pinjaman tetapi tiada bukti pendapatan tetap. Untuk tahun hadapan, bagi membantu kumpulan ini membeli rumah, kerajaan menyediakan jaminan sehingga 2 bilion ringgit kepada bank melalui skim jaminan kredit perumahan untuk memberi akses pembiayaan kepada golongan ini membeli rumah. Bagi menghargai jasa dan pengorbanan penjawat awam, kerajaan turut mengumumkan bantuan khas kewangan kepada golongan terbabit. Kerajaan mengumumkan bantuan khas kewangan kepada 1.3 juta penjawat awam grade 56 dan ke bawah sebanyak RM700 dan 1 juta pesara kerajaan sebanyak RM350 dengan implikasi kewangan sebanyak RM1.3 bilion. Sementara itu, bagi mengiktiraf Barisan Hadapan, gantian cuti rehat dinaikkan daripada maksimum 150 hari kepada 160 hari. Kerajaan turut memberi fokus dalam mengembalikan keupayaan perniagaan sama ada usahawan kecil mahupun syarikat besar. Tidak ketinggalan sektor-sektor yang terjejas ketika pandemik COVID-19, antaranya pelancongan. Pembiayaan khusus bagi sektor pelancongan sebanyak RM600 juta di bawah Penjana Tourism Financing dan Bank Pembangunan Rehabilitation Scheme. Ketiga, bantuan khas kepada lebih 20,000 pengusaha pelancongan yang berdaftar di bawah Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya untuk tempoh 3 bulan dengan peruntukan RM85 juta. Seketika nanti, mayat lelaki di tepi jalan dipercayai dibunuh. Pembentangan bajet 2022 memberi kelegaan kepada pelbagai peringkat masyarakat, khususnya komitmen meneruskan inisiatif bantuan tunai dan peluang pekerjaan. Bantuan Keluarga Malaysia BKM sebanyak RM2,000 sedikit sebanyak memberi kelegaan kepada isi rumah yang mempunyai 3 orang anak atau lebih dengan pendapatan kurang RM2,500 sebulan. Besarlah kalau kata ada hutang ke boleh bayar, untuk segi kalau kata nak sekolah ke boleh RM2,000 tu cukuplah untuk
mulakan sekolah baru untuk beli-beli barang keperluan. RM2,000 songkongnya kalan untuk isi rumah lah kan. Sekarang ni dah kos harga tinggi kan. Tapi alhamdulillah RM2,000 pun beli keperluan yang perlu lah kan. Terima kasih banyaklah kepada kerajaan. Bantuan awal persekolahan sebanyak RM150 yang dijangka memanfaatkan 3 juta murid di seluruh negara juga sekaligus meringankan beban ibu bapa yang terkesan pendapatan. Kerajaan pun rasanya telah buat yang terbaik lah untuk rakyat dengan menyalurkan bantuan-bantuan yang sewajarnya lah. Sebab sebanyak boleh membantu untuk kita beli keperluan harian untuk sekolah lah. Persediaan untuk sekolah, baju, kasut dan sebagainya lah. Sementara itu, inisiatif kerajaan melalui skim jaminan kredit perumahan dalam membantu golongan yang tidak mempunyai pendapatan tetap membuka peluang kepada golongan ini untuk memiliki rumah. Berita Al-Hijrah terus mendapatkan pandangan dan reaksi pakar berhubung pembentangan bajet 2022. Tidak syak lagi bajet yang baru dibentangkan sebentar tadi adalah untuk semua sesuai dengan tema keluarga Malaysia. Terutama sekali kalau nak dikaitkan itu bantuan keluarga Malaysia daripada RM2,500 hingga RM300 adalah bantuan tunai untuk kepada mereka yang memerlukan, yang paling diperlukan dalam keadaan yang paling tertekan pada ketika ini. Dan juga ada dikatakan cukai windfall, itu cukai keuntungan bagi syarikat-syarikat industri yang mendapat keuntungan melebihi daripada RM100 juta akan dikenakan cukai sehingga 24% dan 34% mengikut banyaknya keuntungan yang diperolehi. Tujuannya adalah supaya cukai ini dapat dikembalikan kepada rakyat yang memerlukan untuk pembangunan, untuk dikatakan jaringan sosial seperti bantuan yang telah diberikan. Bajet yang dicadangkan itu adalah agak baiklah. Kerajaan masih memberi tumpuan yang khusus kepada mengawal dan juga menguruskan jangkitan COVID-19 ini dengan agak baik. Itu dengan memberi peruntukan-peruntukan tambahan untuk memperbaiki kemudahan yang sedia ada di fasiliti-fasiliti kesihatan dan perubatan. Kemudian memberi peruntukan untuk pemberian vaksinasi kebangsaan untuk penduduk 12 tahun ke atas, termasuk dos penggalak. Dan juga membuat cadangan untuk perolehan ubat-ubatan baru antiviral yang akan digunakan untuk merawat pesakit-pesakit COVID-19. Jadi ini adalah satu perkara yang terpaksa kita lakukan dan satu inisiatif yang baiklah untuk rakyat. Mayat lelaki tanpa identiti ditemui pagi tadi di tepi jalan Sungai Tua Ulu Yam. Ketua Polis Daerah Gombak, Assistant Commissioner Zainal Muhammad berkata hasil pemeriksaan awal mendapati mayat itu dipercayai dibunuh dan siasatan lanjut mengenai kejadian itu masih dijalankan. Di jalan Sungai Tua Ulu Yam, di mana mayat ini kita percaya telah dibunuh dan identiti serta bukti-bukti yang pada si mati kita belum dapat lagi, dan kita percaya kita akan menjalankan siasatan lanjut dan kita yakin kes ini akan kita selesaikan dalam masa dekat, insyaAllah. Menerima panggilan berhubung kejadian itu dari orang awam sekitar 8.30 pagi, polis juga masih menyiasat sama ada mangsa dibunuh di kawasan lain atau sebaliknya. Orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kejadian boleh menghubungi Balai Polis berdekatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Penduduk kampung Banggol Besi di Pendang trauma apabila 2 kali terpaksa berpindah ke pusat pemindahan sementara PPS dalam tempoh 8 hari akibat banjir. Setiap kali hujan lebat ketika air pasang, mereka resah memandangkan air sungai Pendang melimpah sekaligus menyebabkan rumah mereka dinaiki air setinggi 1 meter. Nur Salawati Sabu Elias Baka berkata dia dan suami Muhammad Rosli Said terpaksa berulang-alik dari rumah ke pusat pemindahan sementara PPS di Dewan Rakan Sukan Tanah Merah sejak Jumaat lalu.
mengakui penat dan lelah terpaksa berpindah, namun mereka terpaksa berbuat demikian demi keselamatan 6 anaknya yang berusia 11 bulan hingga 15 tahun. Kami balik basuh. Bila balik basuh, lepas tu angkut barang, tiba-tiba hujan, ayak naik balik. Paksa mai pula. Memang letih lah. Letih tu tetap dah. Letih angkut barang. Lepas tu nak balik pula nak kena menyimpan lagi kata. Memang letih lah. Bagi warga emas Esah Ismail 90 tahun, keadaannya yang tidak dapat berjalan menyukarkannya untuk berpindah. Namun dugaan itu terpaksa ditempuhi kerana tiada pilihan. Malah ancaman haiwan berbisa turut menjadi trauma kepada mangsa sekiranya masih tinggal di rumah. Bagi Zahari Arsyad 68 tahun, pengalaman dimasuki ular kapak dan tedung selar di dalam bilik anaknya membuatkan dia terpaksa mengambil keputusan untuk tinggal di PPS sehingga air surut. Nak buat macam mana kan, nak duduk tak boleh, duduk ayak tu tak masuk dia duduk sama tu. Tapi takut menatang-natang bisa tu lah, mau mati tu hutan gila belakang tu. Oh ya, ada apa ular terus selar apa. Sementara itu, Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Pendang, Lieutenant Yuslina Yusof berkata, jumlah mangsa banjir di daerah Pendang ialah 137 orang dari 34 keluarga. Antara kampung yang terjejas adalah Kampung Sukamari, Kampung Seberang Pendang, Kampung Alupunti, Kampung Batu 16, Kampung Tanah Merah Dalam. Ketika bencana, ada kemungkinan kekalutan terjadi menyebabkan berlakunya masalah komunikasi dan kemungkinan juga sistem komunikasi tidak berfungsi. Justru Angkatan Pertahanan Malaysia EPM Pahang akan menggunakan siren sistem amaran awam PWS sebagai alat menyampaikan amaran kepada masyarakat yang dilihat lebih efektif untuk tindakan segera penduduk di sesebuah kawasan. Pengarahnya Kolonel Pertahanan Awam Cik Adam Rahman berkata walaupun banyak teknologi baharu yang boleh digunakan, namun katanya sistem PWS ini masih relevan untuk diguna pakai dalam keadaan tertentu. Sebagai agensi kesiapsiagaan ni, kita harus ada juga. Katakanlah one day nanti tiba-tiba sistem pemancar kita, komunikasi kita breakdown seluruh negara. Jadi memang handphone tidak boleh digunakan, teknologi tidak boleh digunakan. Jadi untuk menyampaikan amaran kepada publik dan sebagainya, kita menggunakan siren ni. Beliau menghadiri latihan uji lari PWS amaran bencana di perkarangan Padang Kawat Pejabat APM Pahang Kuantan baru-baru ini. 60 pegawai dan anggota daripada APM Pantai Timur dan ibu pejabat APM terlibat dalam uji lari siren PWS itu. Tambah Cik Adam, bunyi siren tersebut boleh didengari oleh orang awam sekitar 3 hingga 5 km radius dan lazimnya alat itu ditempatkan di bangunan tinggi. Pada tahun 1960-an, siren seumpama ini sering digunakan sebagai satu sistem amaran serangan udara ketika suasana perang. Sementara itu, APM Pahang telah bersiap sedia menghadapi musim monsun Timur Laut dan semua anggota APM sedang giat menjalankan latihan sebagai persediaan menghadapi bencana. Malaysia bakal mendapatkan vaksin jenis Pfizer-BioNTech untuk diberikan kepada kanak-kanak berusia 5 hingga 12 tahun. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata ketetapan itu selaras keputusan Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan FDA Amerika Syarikat yang mengesahkan status keselamatan vaksin terbabit untuk kanak-kanak di bawah 12 tahun. Khairi Jamaluddin menerusi ciapan di Twitternya berkata pihaknya akan melihat pilihan vaksin lain yang sesuai seperti Sinovac. Menjelang pembukaan sekolah November ini, persekitaran persekolahan katanya lebih selamat memandangkan 82.4% daripada remaja menerima satu dos vaksin dan 62% telah menerima vaksin lengkap. Pada 26 Oktober, Jawatan Kuasa Penasihat Vaksin FDA telah mengesahkan bahawa vaksin COVID-19 Pfizer boleh digunakan untuk kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun. Pfizer berkata vaksinnya mempunyai 90% keberkesanan untuk mencegah jangkitan tanpa gejala. 27 tan tulang ikan tuna sejuk beku dari China dirampas dalam pemeriksaan di Pelabuhan Pangkalan Kontena Butterworth Utara Selasa lepas. Rampasan bernilai lebih RM360,000 itu dibuat Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia Makis Pulau Pinang selepas mendapati komoditi yang dibawa masuk adalah berbeza dengan komoditi yang diisytihar pada permit import.
Pemeriksaan mendapati syarikat pengimport telah mempamerkan maklumat berbeza serta mengelirukan pada permit import Makis. Ia merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 13 Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011 Akta 728. Oleh itu, Makis menahan kesemua dagangan berkenaan untuk tindakan lanjut. Sabit kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau keduanya sekali. Dalam pada itu, Makis berkata pihaknya komited melakukan pemeriksaan di semua pintu masuk negara bagi memastikan keluaran pertanian, perikanan dan haiwan mematuhi syarat ditetapkan bagi menjamin kualiti dan keselamatan rakyat Malaysia. Tiada penggiliran di sekolah, lengkap 90% vaksin. Institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan yang telah mencapai kadar vaksinasi lengkap 90% atau lebih bagi murid kelas peperiksaan awam dan antarabangsa dibenarkan beroperasi tanpa penggiliran mulai 8 November depan. Keputusan itu juga terpakai kepada institusi pendidikan swasta berdaftar di bawah KPM maupun institusi pendidikan bawah kerajaan negeri. Pengoperasian itu melibatkan calon sijil pelajaran Malaysia, sijil vokasional Malaysia, sijil tinggi agama Malaysia dan sijil tinggi persekolahan Malaysia serta kelas peperiksaan antarabangsa. Bagi institusi pendidikan bawah KPM yang belum mencapai kadar vaksinasi lengkap 90% atau lebih bagi murid kelas peperiksaan awam dan antarabangsa, pengoperasian kekal secara penggiliran. Bagaimanapun, murid pra-universiti semester 3 di Sekolah Sukan Malaysia, murid kelas peperiksaan awam di sekolah berasrama sepenuhnya dan murid kelas peperiksaan antarabangsa kekal hadir tanpa penggiliran. Selepas 24 tahun membantu membangunkan 13 Ma'had Tahfiz dan Turath terkemuka di Malaysia dan melahirkan ratusan penghafal Al-Quran, kini Yayasan Sofa melancarkan projek terbesar mereka iaitu pembinaan Kompleks Islam As-Sofa di Seremban. Kompleks yang bakal siap pada 2025 itu akan menempatkan 3,000 penghafaz Al-Quran dan ilmuwan hadis. Jadi jom bina mahligai syurga anda bersama As-Sofa yang sedang mencari 50,000 pencinta Rasulullah untuk bersama membina kompleks itu yang bakal melahirkan ribuan pewaris Nabi. Baik, laporan luar negara, 10 orang maut dalam serangan udara tentera Ethiopia di utara wilayah Tigray. Ia merupakan insiden terbaru di Mekelle dalam konflik yang berterusan sejak setahun lalu antara kerajaan dengan pasukan pemberontak wilayah Tigray, TPLF. Serangan berkenaan menyasarkan sebuah kilang Mesfin Industrial Engineering yang menempatkan penyimpanan senjata puak TPLF di kilang itu. Bom kuat yang dilepaskan dari udara itu telah menyebabkan bangunan kilang itu runtuh dan kenderaan berhampiran premis tersebut hangus. Dalam tempoh 2 minggu lepas, sekurang-kurangnya 8 bom dilepaskan tentera kerajaan di Mekelle. Ia sebagai menghapuskan puak penentang berkenaan, namun TPLF mendakwa serangan tentera kerajaan itu telah menyebabkan ramai rakyat tempatan di wilayah tersebut maut. Konflik Sudan masuk hari keempat. Seorang lagi penunjuk perasaan dilaporkan maut dalam pertempuran dengan pasukan keselamatan negara itu yang membantah rampasan kuasa oleh tentera di utara Khartoum dan ia sekaligus menjadikan jumlah terkorban setakat ini meningkat kepada 8 orang. Selain jumlah kematian meningkat, angka yang cedera juga melonjak kepada kira-kira 170 orang. Pasukan keselamatan didakwa melepaskan peluru getah dan gas pemedi mata ke arah penunjuk perasaan. Pergolakan itu terus meruncing apabila Presiden Amerika Syarikat Joe Biden bersama Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menggesa kerajaan pimpinan awam dipulihkan di Sudan. PBB dalam pada itu sebulat suara menzahirkan kebimbangan mendalam terhadap kemelut yang berlaku
dan menggesa semua pihak terbabit untuk berdialog tanpa sebarang prasyarat. Isnin lalu, Jeneral Abdel Fattah Al-Burhan membubarkan kerajaan serta mengarahkan beberapa pegawai utama di berkas. Perdana Menteri Abdullah Hamdok kini diletakkan dalam tahanan rumah manakala bantahan besar-besaran dijangka diadakan di ibu kota pada esok. Laporan itu tadi mengakhiri berita Al-Hijrah untuk malam ini. Jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan berita pilihan serta artikel eksklusif. Saya Adi Herman, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.